KPM. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku hos anda. Apa khabar yang berada di rumah? Saya harapkan anda berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. InsyaAllah, ingat kita masih lagi belum menang dalam kita mengekang penularan jangkitan COVID-19. Suka untuk saya ingatkan kepada anda, teruslah mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan seperti pakai pelitup muka macam yang saya buat ni. Okey, dengan betul. Jarak fizikal kita bersama yang lain kena jaga sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap kali cuci tangan anda gunakan sabun dan juga air selama 20 saat dan pastikan anda menggunakan gel pembasmi kuman sebagai langkah pencegahan. Baik, untuk hari ini selamat sukses SPM 2021. Saya akan bersama dengan seorang cikgu yang cantik, jelita, manis orangnya. Nak tahu siapakah beliau? Jom kita saksikan. Baik, itulah dia profil guru kita pada hari ini dan saya nak mengalu-alukan kedatangan Cikgu Aino Farisha binti Muhammad Shah yang merupakan guru akademik bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Air Panas Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar baik. Cikgu, kalau tengok dekat belakang Ria ni, ya Allah, jus kering tekak saya Cikgu. Apakah ada kaitan dengan subjek yang kita akan pelajari pada hari ini? Oh, ada. Okey, bukan setakat jus saja. Jadi dia lagi dalam kita punya mata pelajaran itu nanti kita akan tengok selain daripada jus, ada juga air teh, ada juga nasi biryani, okey, dan juga sebagainya lah. Okey, baik Cikgu. Kalau kita tengok mata pelajaran kita pada hari ini catering dan penyajian. Mungkin boleh Cikgu kongsikan kepada para murid, pelajar yang sedang saksikan kita sekarang ni mukadimahnya Cikgu untuk pelajaran kita pada hari ini. Catering dan penyajian ni secara asasnya dia adalah satu mata pelajaran yang berkaitan dengan memasak lah. Okey, berkaitan dengan makanan. Bila kita kata catering dan penyajian, maksudnya kita masak dan kita hidang. Jadi dalam subjek ini, dalam mata pelajaran ini, pelajar selain daripada ada kerja khusus, mereka juga ada teori yang perlu dipelajari lah untuk menjawab kertas satu peperiksaan SPM. Okey, baik. Kalau dah ada cikgu, pasti ada anak muridnya, bukan? Jadi kita nak berkenalan lah dengan para pelajar yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Mungkin anda boleh saksikan di skrin belakang saya. Okey. Di manakah pelajar-pelajar ini? Pelajar cemerlang semua ni cikgu. Kalau kita boleh saksikan, harapnya. Kita perkenalkanlah pelajar-pelajar pada hari ini yang akan mengikuti kita bagi mata pelajaran catering dan penyajian bagi sukses SPM 2021. Kita nak mulakan dengan Cik Manis Alia Nadira. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Alia Nadira binti Muhammad Dia dari Sekolah SMK Perempuan Air Panas Kuala Lumpur. Cita-cita saya nak jadi guru. Guru? Macam Cikgu Aino juga? Betul? Betul. Dia angguk betul tu jawapan dia. Okey, seterusnya kita ada Nicole. Silakan Nicole. Selamat sejahtera. Nama saya Nicole Yongsemi dari Sekolah SMK Perempuan Air Panas. Cita-cita ialah menjadi chef. Chef. Wow, chef di mana tu Nicole? Ada tak tempat-tempat yang you dah spot on nak dekat mana? Belum. Belum lagi. Tak apa. Kita boleh dalam fikiran kita dulu. Kita rancang dulu Nicole. Okey, seterusnya kita ada di sebelah Nicole itu. Silakan. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Nama saya Lu Yeni dari SMK Perempuan Air Panas Kuala Lumpur. Cita-cita saya jadi chef. Chef. Okey. Wow, cikgu nampaknya ramai nak jadi chef kan cikgu? Salah satunya sebab kenapa mereka nak ambil mata pelajaran catering pun sebab mereka boleh mengaplikasikan kemahiran memasak tu dalam bengkel masakan. Saya setuju tu. Okey, seterusnya Darshini, silakan.
Selamat sejahtera kepada Cikgu Aino dan Akak Dia. Nama saya Darshini, anak perempuan Murugan dari SMK Perempuan Air Panas. Cita-cita saya ialah menjadi guru. Okey. Dan last sekali kita ada adik Amanina. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Akak Ria dan Cikgu Aino. Nama saya Amanina Tira daripada SMK Perempuan Air Panas, Tapak Kuala Lumpur. Cita-cita saya menjadi seorang chef. Chef. So kalau kita tengok kat sini cikgu, ada 5 orang pelajar pada hari ini. 3 daripada mereka nak jadi chef. 2 daripada mereka mengidolakan Cikgu Aino lah. Sememangnya. Okey. Cikgu mungkin ada sikit cikgu nak tambah kepada para pelajar pada hari ini yang cukup bersemangat ni cikgu, silakan. Ini kali kedua lah mereka bersiaran bersama dengan Cikgu Ainur. Jadi cikgu harap untuk slot kali ini murid-murid ini dapat mengaplikasikan apa yang telah kita belajar dan juga mengaplikasikan segala pengetahuan selama kita ber-PDPR di rumah. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran pada hari ini, suka untuk saya menjemput cikgu, okey, untuk kita sanitasi tangan cikgu. Boleh. Ini antara salah satu SOP lah untuk kita mengekang penularan jangkitan COVID-19. Okey, cikgu sapu dulu, diikuti dengan saya, boleh cikgu? Boleh. Okey, baik. Saya pasti adik-adik di rumah juga sudah tidak sabar untuk memulakan proses pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita berehat dulu. Kita kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Baik, anda kembali bersama-sama dengan saya Ria untuk kita punya slot sukses SPM 2021 bagi mata pelajaran catering dan penyajian. Terima kasih untuk anda. Ingat ke mana jua anda pergi, apa jua yang anda lakukan, terus patuh pada SOP macam Ria ni. Saya duduk seorang-seorang pun, saya sanitasi tangan saya juga gunakan gel pembasmi kuman. Baik, untuk hari ini, kita dah nak mulakan pembelajaran bersama dengan cikgu. Kita bawakan Cikgu Aino Farisha binti Muhammad Shah yang merupakan guru akademik bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Air Panas Kuala Lumpur. Cikgu, sudahkah cikgu bersedia? Ya, sudah bersedia. Jom cikgu kita mulakan sesi pembelajaran. Dan mungkin sebelum tu, kita nak tanya dululah kita tengok ada murid dekat belakang ni. Nak tanya murid-murid kita semua, sudahkah anda bersedia? Kalau sudah, thumbs up. Macam tu, boleh? Boleh. Okey, untuk murid yang pertama, boleh tak kalau saya nak tanya Darshini Murugan? Boleh Apa pendapat Darshini untuk kita punya mata pelajaran pada hari ini? Silakan. Dalam topik ini, saya dapat mengenal pasti jenis hidangan harian supaya amalan gaya hidup kita aktif dan sihat. Betul. Itu yang sepatutnya cikgu kan. Ya. Kita tahu pagi nak makan apa, tengah hari, petang dan juga malam. Baik, terima kasih Darshini. Kita nak teruskan dengan Alia Nadirah. Mungkin pendapat Alia Nadirah tentang mata pelajaran kita pada hari ini, catering dan penyajian. Silakan Alia. Pandangan saya tentang topik hari ini, saya dapat mengetahui jenis menu hidangan kerajaan dalam pelbagai kaum, contoh Melayu, Cina dan India. Okey, kalau masakan Cina yang awak paling suka apa? Nasi goreng Cina lah, senang kan? Nasi goreng Cina. Okey, baiklah seterusnya. Amanina Atirah. Silakan, Dek. Pendapat tentang mata pelajaran yang kita akan belajar pada hari ini? Pada pandangan saya, topik hari ini saya dapat mengetahui bagaimana untuk merancang menu kerajaan dan mengenal pasti menu kerajaan.
Okey, baiklah. Terima kasih para pelajar. Terus berada di sana dan kita nak mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi bersama dengan Cikgu Ainur Farisha binti Muhammad Shah. Silakan Cikgu untuk mata pelajaran kita bagi subjek catering dan penyajian. Baik, terima kasih Ria. Baik, jadi hari ini untuk sukses SPM 2021, okey. Kita adalah subjek catering dan penyajian dan hari ini adalah tajuk untuk tingkatan 5. Okey, di sini saya tulis SPM 2021 catering dan penyajian 7202 Palang 1. Ini adalah kod kertas untuk SPM. Okey, kenapa dia Palang 1? Sekali lagi saya terangkan kerana ini kertas SPM dia adalah kertas bertulis kertas 1. Kertas 2 adalah kertas kerja khusus. Jadi makluman kepada murid lah bila duduk dalam dewan peperiksaan nanti, pastikan anda mendapat kertas yang betul. Dia nak ambil kertas catering tapi nanti masuk tengok kod kertas lain pula. Ada yang pernah salah ke sebelum ni Cikgu? Tak pastilah, kadang-kadang ada juga. Ada lah kan. Okay, jadi kita ingatkanlah supaya tidak berlaku di masa hadapan. Baik, jadi kita tengok, alright, hari ini adalah modul 7, hidangan lengkap dan seimbang. Kita tengok standard pembelajarannya. Okey, yang pertama kita apa yang kita inginkan pada hari ini adalah murid dapat menyatakan maksud hidangan harian. Bila kita tanya apa itu hidangan harian, jadi murid dapat menyatakan maksudnya. Mengenal pasti jenis hidangan harian, ini pun dah belajar sebelum ni. Menyatakan maksud hidangan kerakyatan, bila ditanya apa itu hidangan kerakyatan, maka dia dapatlah memberi jawapan dengan tepat. Mengenal pasti jenis hidangan harian kerakyatan sajian timur. Kita ada kerakyatan sajian timur hari ini. Merancang menu hidangan kerakyatan sajian timur mengikut tema kerakyatan dan membuat pengiraan kos bahan berpandukan menu hidangan kerakyatan. Bila ada perkataan pengiraan kos ni biasanya kalau sekolah lain saya tak tahulah. Tapi kalau sekolah perempuan air panas ni, bila dia dengar pengiraan kos ni, semua dia jadi kecil je. Dia dah jadi takut dah. Dia bila dia bermain dengan nombor, dia semua takut. Betul. Kan, yang yi kan? Dia dah senyum dah. Dia dah tahu alamak cikgu. Cikgu kenapa sebut nama saya cikgu? Sebab dia lah yang paling takut sekali. Kalau Nicole, dia relax je. Dia sangat bertenang kalau nampak nombor. Dia suka. Baik. Jadi kita tengok apa itu jenis hidangan harian. Baik, Dakshini, kita ada berapa hidangan harian? Saya dah dapat dah jawapan ni. Berapa Dakshini? 6. Apa 3? Cikgu nak tanya 3 je lah. Sarapan pagi, minum pagi, makan tengah hari. Lagi 3, Lu Yang Yi? Ya. Minum petang, makan malam, makan lewat malam. Baik. Betul cikgu? Kita tengok slide ni, betul tak? Wah, tahniah. Hebat anak murid cikgu ni ya. Alhamdulillah. Jarang sekali nak dapat jawapan begini. Okey, maka kita tengok hidangan harian, kita ada 6 hidangan harian ini. Sarapan pagi, minum pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam dan makan lewat malam. Okey, hidangan harian ini sebenarnya kita dah sentuh masa dalam modul 5 sebelum ini. Kalau dia tak ingat tu saja je lah. Jadi kita tengok apa beza sarapan pagi, makan tengah hari dan sebagainya. Okey, ini adalah perancangan menunya. Di sini sarapan pagi macam biasalah, kita tahu sarapan pagi kita ambil bila kita bangun tidur. Okey, baik. Ni cikgu nak tanya Alia. Alia, kalau Alia tengok dekat sini menunya nasi lemak sambal sotong air teh. Di sini kita ada 3 pula. Kalau untuk timur, menu Melayu, menu India dan menu Cina. Okey, kemudian ada nasi lemak kalau Melayu, sambal sotong air teh dan kopi. Menu India roti canai, capati, teh tarik. Menu Cina, bubur nasi, cakoi, air teh dan kopi. Apa persamaannya, Alia? Alia dah. Apa yang penting sarapan pagi tu, menu tu? Sarapan pagi macam makanan berat. Kenapa kena berat? Sebab kita sarapan lah, bangun pagi kena makan. Begitu mudah jawapan awak. Untuk tenaga cikgu, betul? Okey. Cikgu Tunggu hari 18 hari bulan. Cikgu hari ni garang lah cikgu. Kita yang duduk kat sini pun terketar-ketar.
Nak SPM ni kita mengejar masa. Betul, kena fokus adik-adik. Ingat tu. Baik. Jadi persamaan antara menu Melayu, Cina dan India, bila sarapan pagi dia mestilah satu makanan yang berat. Okey, kerana apa? Seperti yang kita dah sentuh masa modul 5 dulu, bangun pagi perut kita kosong malam tu. Okey, jadi kita perlukan satu makanan yang boleh memberi kita tenaga untuk kita menjalankan aktiviti harian kita. Betul. Baik, jadi di bawah ini adalah contoh untuk menu Eropah lah dan juga menu Inggeris. Sama juga, kalau tengok menu Eropah, kita ada aneka roti, jam, buah-buahan. Kemudian di sini pun kita ada bijirin dan susu segar, kita ada omelette, scrambled egg. Ini juga adalah satu yang berat. Okey. Baik. Maka kita beralih kepada minum pagi dan makan tengah hari. Jadi minum pagi dia sekadar untuk kita mengalas perut. Tadi kita dah makan banyak, betul? Okey, jadi sekarang ni kita minum pagi untuk kita alas perut sebelum kita berjumpa dengan makan tengah hari. Okey, jadi ini adalah masanya untuk minum pagi 10 pagi hingga 11 pagi. Kalau makan tengah hari antara pukul 12 hingga pukul 3 petang. Dan menu makan tengah hari dia mestilah satu menu yang lengkap. Okey, lengkap di mana dari segi protein, vitamin, mineral dan sebagainya. Okey, kemudian dia juga adalah satu hidangan lengkap yang ada di situ. Dia ada apa tu? Kita panggil pencuci mulut, pembuka selera. Bermula dengan pembuka selera, kemudian dia ada hidangan utama, dia ada buah-buahan, pencuci mulut dan juga air. Faham dah sini? Faham, cikgu. Faham, faham, betul. Ria pun faham juga, cikgu. Ria faham ya? Okey. Jadi selepas kita makan tengah hari, kita berjumpa pula dengan minum petang. Okey, jadi minum petang pengambilannya sekitar pukul 4 hingga 5 petang lah. Kenapa dipanggil minum petang? Kerana kita minum waktu petang. Betul. Dan dia juga adalah sekadar untuk kita mengalas perut sebelum kita berjumpa dengan makan malam. Okey, jadi minum petang ini dia sama juga dengan minum pagi. Menunya lebih ringan, okey, dan juga tidak berat lah, tidak terlalu berat dan tidak banyak. Baik, untuk makan malam pula, dia lebih kurang juga dengan makan tengah hari. Cuma waktu penyediaannya tu pula mengikutlah masa yang ada tu. Okey, jadi sama juga dia mesti satu hidangan yang lengkap. Dan pengambilannya sekitar pukul 6 petang hingga 9 malam. Okey. Baik. Dan selepas itu kita jumpa dengan makan lewat malam. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil supper. Kita jaranglah sebut makan lewat malam kan. Okey, jadi menunya juga lebih ringan. Okey, dan juga ringkas. Diambil selepas jam 10 malam. Okey, dan biasanya minumannya yang berkhasiat lah. Kita minum susu. Okey, kalau tengok hidangan Melayu tu kita ada roti bakar, bubur pulut hitam. Kalau saja India kita ada sardin gulung, kuih donat. Okey, kemudian Cina bubur caca dan dimsum. Ini untuk barat biasanya makaroni goreng, kek marble dan juga hot coklat. Faham Nicole? Nicole? Ya, okey faham. Faham cikgu katanya. Kakak Ria ada nak tanya cikgu soalan? Kak Ria setakat ni faham lagi cikgu. Saya nak lagi ni. Nak lagi? Okey, baik. Kita tengok apa lagi yang ada. Okey. Baik, tadi kita dah tengok kepada hidangan jenis hidangan harian. Sekarang ni kita tengok kepada hidangan keraian. Jadi kalau tadi hidangan sajian harian tu kita tahulah hari-hari kita makan. Betul. Okey. Jadi kalau hidangan keraian ni apa pula? Kalau Ria disebut keraian, apa yang Ria faham? Keraian bagi Ria lebih kepada majlis-majlis apa yang melibatkan orang ramai, cikgu. Adakah betul cikgu jawapan saya? Ya, dia adalah majlis yang disambut, sambutan yang diraikan. Kenduri kahwin ke, sambutan hari jadi. Betul cikgu? Kita tu tanya Amanina. Betul Nina jawapan Amanina, Kakak Ria? betul ke jawapan Kak Ria tu? Berdebar pula takut salah. Betul, cikgu. Betul cikgu. Terima kasih Nina. Terima kasih Abang Nina. Okey. Baik, jadi kita ada dekat sini dengan keraian, dia merangkumi sajian masakan istimewa yang disediakan pada hari-hari tertentu seperti perayaan, hari perkahwinan dan majlis ulang tahun. Maksudnya tak adalah menu-menu ni dalam sarapan pagi, tak ada menu ni dalam makan tengah hari. Okey, dia disediakan pada hari-hari tertentu. Okey, seperti perayaan. Kalau perayaan tu biasa kita tahulah Hari Raya Aidilfitri, kita ada Tahun Baru Cina, kita ada Deepavali. Okey, hari perkahwinan dan juga majlis ulang tahun. Ini adalah antara contohnya. Okey. Baik, ada soalan? Tak ada.
Ada kita soalan teruskan. daripada murid-murid? Amalina ada soalan? Nah, Tak dia ada. orang kalau tanya Okey. memang tak ada. Nah, Kita dia boleh suka teruskan, dia cikgu. kena soal. Baik, jadi untuk kita merancang menu keraian ini, dia ada faktor di sini yang perlu kita ambil berat ataupun yang perlu kita pertimbangkanlah. Baik, ada 1, 2, 3, 4 dan 5 di sini. Okey, yang pertama sekali faktor bahan. Bahan itu mestilah mudah didapati. Okey, jadi maksudnya senanglah dibeli dan sebagainya. Tak perlulah kita nak import daripada luar ke apa ke kan. Okey, kemudian tekstur. Dia mestilah punya tekstur yang pelbagai. Tak ada yang semuanya keras, tak ada yang semuanya lembut. Okey. Kemudian kita ada dari segi hiasan. Biasanya hiasan inilah yang akan menarik minat. Okey, yang akan memberi tarikan utama kepada hidangan itu. Kemudian kita ada warna. Okey, warna yang pelbagai. Tak adalah semua makanan tu hijau saja, tak ada semua makanan tu merah saja, tak adalah semua makanan tu biru. Okey, jadi kita ada warna yang bercampur, kuning, merah dan okey, kemudian nilai pemakanan. Di situlah adanya karbohidrat, di situlah adanya protein, di situlah adanya vitamin, mineral, okey, dan banyak lagi. Tak sini? Okey tak dari sini tu? Okey dah sini. Okey, cikgu. Okey. Baik. Jadi ada berapa dekat sini faktor keseimbangan hidangan ni? Yang Yi, boleh tanya Yang Yi? 5. 5. Okey, 1, Bahan. 2. Texture. Apa itu tekstur? Apa itu tekstur? Cikgu boleh bagi hint sikit cikgu. Tak nak lah. Tak nak Daripada bagi tingkat hint. 4 dah dia belajar Okey, benda ni. Saya tolong cikgu. Tekstur mungkin permukaan dia punya bahan tu macam mana? Ataupun Rasa rupa dia. lain tu. Oh, salah juga Yang Yi. Macam mana ni Yang Yi? Tolong saya Yang Yi. Ada yang nak tolong saya ke? Tekstur macam mana ni kita nak tahu ni? Soalan daripada cikgu. Ada yang nak tolong Kak Ria ke tak? Apa satu kriteria tekstur? Oh, jawapan saya salah yang tadi cikgu. Dia bukan permukaan. Bentuk rasa? Rasa itu melibatkan apa? Rasa yang mana? Rasa yang mana pula cikgu? Kalau saya boleh katakan lembut ke? Ya. Keras ke? Ya. Akhirnya betul Itu adalah juga jawapan teksturnya. saya. Yang boleh dipegang. Yes, Okey, betul. rasa yang boleh dipegang. Kalau rasa manis dan masam tu ialah rasa yang kita rasa di lidah. Baik. Dengar tu murid-murid. Yang Yi nanti tolong Kak Ria tau. Okey, baik cikgu teruskan. Baik. Okey, jadi kita tengok contoh hidangan keraian sajian timur. Okey, kita tengok dulu hidangan keraian sajian timur ini. Dekat sini dia ada banyak ni. Okey, jadi saya takut nanti tak sempat untuk kita terangkan satu persatu. Jadi Ria, ada tak soalan untuk saya sebelum saya pergi ke sini? Saya dengan murid-murid ada banyak soalan. Tapi sebelum tu cikgu dah banyak dah kita dapat daripada pembelajaran pada hari ini. Apa kata kita berehat dahulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini untuk slot sukses SPM 2021 bagi mata pelajaran catering dan penyajian. Saya bersama-sama dengan Cikgu Ainur Farisha binti Muhammad Shah, dan kalau boleh saksikan di skrin di sebelah saya ini, kita ada murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Panas Kuala Lumpur. Adik-adik okey lagi? Boleh lagi?
Angguk je, angguk. Angguk, geleng-geleng. Okey, cikgu, kita nak teruskan lagi dengan sesi pembelajaran kita. Silakan, cikgu. Baik. Okey, jadi sebelum tu tadi kita dah tengok kan hidangan kerajaan Sajian Timur. Baik, kita ada 3 di sini, 3 kerajaan, iaitu kerajaan Melayu, kerajaan India dan juga kerajaan Cina. Baik, kita tengok kenapa ada 2 ruang di sini ataupun 2 kolom di sini. Okey, kerana kalau hidangan kerajaan Melayu dan kerajaan India, kebanyakannya bahan dan kaedah memasaknya sama sahaja. Okey, kalau hidangan berprotein, kaedah memasaknya biasanya adalah menggoreng, membakar, merebus, menggrill dan mengukus. Kalau hidangan kerajaan India, okey, berkarbohidrat, hidangan sayuran dan dessert, termasuklah hidangan kerajaan Melayu sekali. Ada berkarbohidrat, hidangan sayuran dan dessert. Okey, karbohidrat ini biasanya mengukus, menggoreng tanpa minyak. Biasanya berkarbohidrat ini nasi lah. Betul. Kalau hidangan sayuran, merebus, celur ataupun goreng. Biasanya kalau kita ada apa tu? Kita panggil apa tu? Dalca ataupun acar. Okey. Dessert, menggoreng, mengukus dan merebus. Kalau Melayu kita panggil kuih muih lah biasanya, pencuci mulut. Tapi sekarang pun kita dah biasa dah campur-campur kan, kita dah moden dah. Baik, tapi kalau hidangan kerajaan Cina, okey, biasanya hidangan berprotein, dia kaedah memasaknya adalah menggoreng, membakar, merebus, mengukus, dan kita tengok sini ada satu perkataan yang dipanggil stir fry. Stir fry. Okey, stir fry ni sebenarnya kalau dalam bahasa Melayu dia lebih kepada macam menumis. Begitu juga dengan hidangan berkarbohidrat. Kaedah memasaknya adalah stir fry. Hidangan sayur-sayuran juga stir fry dan juga dessert kebanyakannya adalah mengukus. Nicole, boleh bagi cikgu satu contoh dessert untuk kerajaan Cina? Nicole. Nicole dia tengok kat dinding depan. Okey, Nicole sedang berfikir. Lu Yang Yi lah. Yang Yi, ada satu tak dessert? Chinese punya dessert. Yang Nicole, yang Yi mungkin suka makan. Waktu tahun baru Cina ke? Aiskrim itu pun boleh juga dessertnya. Aiskrim. Tapi aiskrim kita tak kukus. Satu dessert yang ada kaedah memasak begini. Mengukus. Taufu fa boleh, cikgu? Tanya dia. Boleh ni Nicole, taufu fa? Boleh. Boleh katanya. Boleh. Okey, jadi cikgu Nicole kata boleh. Baik. Okey. Jadi inilah dia kaedah memasak, dan kita ada dekat sini kita ada bahan ni hidangan berprotein, berkarbohidrat, hidangan sayur-sayuran dan juga dessert. Baik, kita tengok dekat sini contoh menu kerajaan sajian Melayu. Jadi biasanya kerajaan kita adalah Hari Raya Aidilfitri, perkahwinan dan juga ulang tahun. Okey. Kita tengok kalau Hari Raya Aidilfitri biasanya kita ada lontong. Lontong, kita ada lemang, nasi impit. Okey, kita ada kuah kacang, rendah daging, gado-gado. Ini dah masuklah, gado-gado ni dah masuk kepada pencuci mulut ataupun dessert. Okey, kek coklat. Biasa kek coklat. Kemudian kita ada air sirap Bandung. Yang sinonim sangat dengan kita bila hari raya. Betul. Kemudian kita ada menu perkahwinan. Biasanya kalau majlis perkahwinan kita ada nasi minyak. Jarang sekali lah dalam menu perkahwinan kita diberi nasi goreng. Untuk Melayu kan. Tak pernah lagi tu, cikgu. Okey, nasi minyak dan pasangannya protein mesti ada ayam masak, kurma. Kemudian ada dendeng daging. Kemudian kita ada jelatah. Ni dah menu sayur-sayuran. Okey, kemudian kita ada tapai pulut sebagai pencuci mulut ataupun dessert, buah oren, air sirap, limau. Kemudian kalau untuk ulang tahun, tak kisahlah. Biasanya untuk majlis hari jadi ataupun ulang tahun perkahwinan. Okey, biasanya kita ada menu yang macam inilah. Mi kari, pulut kuning, nasi tomato, ayam masak merah, rendang tok, dalca sayur, kek berising, agar-agar buah-buahan. Cikgu, tengok senarai makanan tadi tu, saya dah makan tadi, cikgu. Tiba-tiba rasa lapar, cikgu. Lapar lagi. Mana nak buat ni? Buat masa sekarang kita tak boleh order makan. Kita tengok je lah. Kita belajar dulu. Kita belajar dulu. Kita tengok pula contoh menu kerajaan sajian Cina. Okey. Untuk tahun baru Cina kita ada yisang. Okey, kemudian kita ada shark's fin soup,
kita ada packing roasted duck, fish skewed, yan chow fried rice, spring rolls dan juga Chinese tea. Okey, ini adalah contoh menu kerakyaan untuk sajian Cina. Betul Yang Yi? Biasanya ada tak tahun baru Cina makan tu semua? Betul, cikgu. Betul. Yang Yi suka makan apa? Kalau tengok dalam senarai tu. Aiskrim? Yisang. Yisang. Dia suka makan yisang. Yisang. Okey. Okey. Jadi ini adalah contoh untuk kerakyaan perkahwinan. Ini pula adalah contoh untuk kerakyaan ulang tahun. Baik, kita tengok pula kepada contoh menu kerakyaan sajian India. Ini dah sini lah ni. Okey. Kalau di Pavali, okey dari sini. Betul, kalau di Pavali biasanya ada kerakyaan yang ini, menunya kerakyaan pula. Betul, cikgu. Betul. Okey, apa beza vada dengan puri? Dari sini, awak pernah makan ke? Apa beza vada dengan puri? Vada dengan puri. Tengah-tengah tak smart dia, cikgu. Dia tengah type smart dia. Okey. Jadi kita tengok kalau di Pavali biasanya inilah maruku itu tidak ditinggalkan. Sangat sinonim dengan di Pavali untuk. Tapi kalau perasankan cikgu, bukan sekadar maruku ni kadang-kadang digemari juga oleh orang Melayu ya. Ya. Okey, kemudian kalau perkahwinan ada samosa, nasi biryani, biryani ayam. Okey. Kemudian kita ada sagu, dia ada gulab jamun dan juga plum sweet lassi. Dan ini juga adalah contoh untuk menu ulang tahun. Sebagai lebih kuranglah sebenarnya sama saja. Okey, ada kari kambing, lemon rice. Kalau tengok perkahwinan pun ada nasi biryani juga. Okey, baik. Setakat ini ada apa nak tanya Ria? Selain daripada tanya kita nak makan macam mana? Saya tengok menu-menu tadi, saya di awang-awangan cikgu. Mungkin cikgu ada soalan untuk para pelajar kita nak uji minda. Uji minda. Baik, jadi kita ada berapa hidangan kerakyaan di sini? Siapa nak jawab? Okey, berapa kerakyaan yang kita awak tahu dekat Alia sini? Nadira berapa? Berapa kerakyaan yang awak dah nampak dekat situ? Berapa Alia? Alia? Tak payahlah sebut nombor, sebut satu-satu. Apa kerakyaan yang pertama yang awak nampak tadi? Kalau untuk Melayu biasanya ada? Okey, untuk kerakyaan Melayu, cikgu nak nama makanan ke cikgu? Cikgu nak nama kerakyaan. Kerakyaan. Senang je. Kita ada 3 tadi cikgu. Bagi satu. Bagi satu. Alia. Kerajaan nama tu ke? Nama yang dekat atas tu. Bagi contoh, sajian. Sajian apa tadi, cikgu? Timur. Sajian Melayu. Cikgu sangat bersabar dengan awak Alia. Melayu. Kalau Melayu, Hidangan kerajaan India Aha. dan Cina. Betul cikgu cikgu? minta jenis kerakyaan kalau dalam Melayu, satu jenis kerakyaan Melayu kita ada kerakyaan Hari Raya Aidilfitri. Okey. Kan tadi ada hidangan harian Ulang tahun, perkahwinan. Itu di bawah kerajaan sajian Melayu. Dalam Okey, India kita cuba pula untuk contoh menu kerajaan sajian Cina, boleh? Bagi satu contoh menu. Bagi satu contoh je dulu. Contoh menu. Kak Ria nak tahu contoh menu. Nicole, boleh tolong? Untuk kerakyaan apa tu Kak Ria? Satu je. Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina. Okey, kita tambah sikit lagi. Apa menu Tahun Baru Cina? Nicole. Yisang. Wah, pandai. Contoh salah satu contoh menunya adalah yisang. Baik, jadi kita dah tengok tadi kepada jenis hidangan harian, kemudian kita dah tengok kepada jenis kerakyaan dan juga hidangan contoh hidangan menu kerakyaan. Okey, jadi kita beralih kepada dalam ini kita ada pengiraan kos. Okey, untuk pengiraan kos ini baik. Pengiraan kos ini biasanya melibatkan apa? Nina.
Kita kira apa sebenarnya Nina dalam pengiraan kos? Kos bahan. Kos bahan. Baik, jadi yang cikgu tunjuk ni adalah kos bahan. Okey, jadi kos bahan adalah segala bahan yang kita gunakan dalam kita menyedia ataupun memasak hidangan keraian tersebut. Ini adalah contoh menu rendang daging. Rendang daging adalah menu keraian, sajian. Sajian? Siapa Melayu boleh ke jawab? Cina ke India? Siapa nak jawab? Rendang daging. Melayu, Alia. Melayu, Baik, terima okey. kasih. Okey, jadi ini adalah satu kos bahan menyediakan rendang daging untuk 6 orang. Di sini ditulis 6 packs lah. Biasanya kita elak untuk 6 orang. Baik, jadi ini adalah bahan-bahan yang digunakan. Okey, berapa kuantiti digunakan? Contohnya daging lembu. Kuantitinya adalah 600 gram. Harga seunit adalah RM28. Jadi pengiraannya macam maaf. Okey. Jadi pengiraannya adalah 600 gram ini, kita bahagikan dengan 1000 gram. Kita kecilkan dulu mengikut ini sebab harganya adalah RM28 per kilogram. Jadi kita kecilkan dulu sebab itu kita bahagikan dengan 1000, kemudian kita darabkan dengan RM28. Maka kita dapatlah kosnya daging lembu ni untuk buat rendang daging RM16.80. Begitu jugalah dengan santan. Kuantiti digunakan 750 ml. Harga seunit RM11. Pengiraan kosnya sama juga 750. Kita kecilkan dulu kerana kita guna mililiter. Harganya dalam liter. Jadi kita kecilkan, bahagikan dengan 1000, darabkan dengan RM11, maka kita dapatlah harganya RM8.25. Begitu juga dengan daun kunyit, kerisik, lada kering, bawang putih, bawang merah, halia. Ini antara bahan yang kita gunakan. Bahan yang kita gunakan Untuk membuat rendang daging. Maka selepas kita mengira semua ni, sekali kan tambahkan semua, maka kita akan dapatlah jumlahnya RM30.69. Ini yang dipanggil tadi, siapa tadi sebut? Siapa sebut tadi Amanina. Dipanggil kos bahan. Jadi selain daripada kos bahan, kita ada kos apa lagi? Mungkin ada siapa yang boleh jawab? Darshini, kita ada kos apa lagi selain kos bahan? Kos upah, kos sampingan, kos pengeluaran dan kos sajian. Betul cikgu? Betul. Jadi selain daripada kos bahan, kita juga ada pengiraan untuk kos projek. Di mana kos projek itu adalah tadi Darshini dah sebut, kita ada kos sampingan dan juga kita ada kos upah. Kemudian apa itu kos overhead? Nak tahu jawapannya, kita bagi dulu pelajar-pelajar kita ni fikir cikgu. Kita berehat dahulu sebentar, kita kembali lagi selepas ini. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM untuk slot sukses SPM 2021. Kita dalam mata pelajaran catering dan penyajian. Hari ini saya bersama-sama dengan Cikgu Ainur Farisha binti Muhammad Shah yang merupakan guru akademik bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Air Panas Kuala Lumpur. Baik, kita juga dapat saksikan para murid-murid yang turut sama berada dalam kelas ini. Jadi cikgu, tadi ada satu soalan katanya kan nak tanya kepada murid-murid. Mungkin ada yang dah bersedia untuk menjawab. Silakan cikgu. Ya, apa itu cost overhead? Darshini mungkin. Darshini katanya dah bersedia tadi. Dah dapat jawapannya Darshini? Maksud overhead ialah perbelanjaan perniagaan. Perbelanjaan perniagaan. Yang Yi, betul ke Yang Yi? Dapat tak? Betul, cikgu. Betul. Perbelanjaan perniagaan. Betul. Betul. Baik. Jadi
tadi kita dah tengok kepada contoh-contoh jenis keraian, contoh menu, okey, kaedah memasak, bahan dan sebagainya. Maka kita beralihlah kepada sesi soal jawab kita untuk soalan. Baik, jadi di sini cikgu akan bagi contoh soalan bahagian A. Kita ada bahagian A dan juga bahagian B. Okey, di mana bahagian A kita ada 15 soalan yang membawa kepada 60 markah. Bahagian B kita ada 4 soalan di mana 40 markah. Setiap soalan itu bernilai 10 markah. Jadi kita nak tengoklah macam mana untuk dia dapatkan 10 markah tu di bahagian B. Sebab kalau di bahagian A itu mungkin murid ni dia tak ada masalah. Sebelum ni dia dah tahu kalau 3, dia kata nyatakan 3, markahnya juga 3. Jadi dia tahu dah letak 3 dekat situ. Baik, kita tengok pada soalan nombor 1. Okey, ini contoh soalannya. Okey, tulis jawapan. Okey, item perwakilan. Okey, dia diberi X dan Y. Waktu makan dari 10 pagi hingga 11 pagi. Y waktu makan dari 4 petang hingga 5 petang. Oh, saya lupa baca simulasi dia kan. Berikut merupakan pernyataan tentang jenis hidangan harian. Jadi dia bagi X dan Y, kemudian kita dah nampak dah. Waktu makan 10 pagi hingga 11 pagi. Dah boleh tahu dah dekat situ. Waktu makan dari 4 petang hingga 5 petang. Jadi yang bawah ni hanya sebagai penyokong dia sahaja. Penyokong pernyataan. Sajian antara sarapan pagi dengan makan tengah hari. Pilihan menu ringan sekadar untuk mengalas perut sementara menunggu waktu makan malam. Hidangan ringan seperti 2 jenis kuih dan minuman panas. Hidangan kuih muih atau variasi. Jadi jenis hidangan harian bagi X dan Y adalah... Okey, siapa cikgu nak jawab? pilih nak Okey, yang jawab Y. ni? Okey. Yang Y, silakan. X apakah dia? Apa X? X ialah minum pagi, Y ialah minum petang. Okey, jadi S adalah minum pagi dan Y adalah minum petang. Tahniah. Tahniah. Okey. Baik, ini contoh soalan yang kedua. Sebagai pernyataan di bawah berkaitan bahan dan kaedah memasak hidangan keraian India, tandakan betul. Ini berhati-hati ya murid kerana kita nak simbol betul tu. Okey, tandakan betul pada pernyataan tentang bahan dan kaedah memasak yang betul sedia pangkah bagi yang tidak berkaitan. Jadi kita tengok yang pertama, hidangan berprotein seperti ayam, ikan dan makanan laut dimasak menggunakan pelbagai kaedah memasak. Betul atau tidak untuk hidangan kerajaan India? Ni siapa yang nak jawab ni? Kita bagi Alia. Okey, Alia silakan. Betul atau salah? Betul. Betul. Okey, hidangan berkarbohidrat menggunakan bahan seperti beras, tepung gandum dan pasta? Salah. Salah. Kenapa salah dekat situ? Sebab Alia, dekatkan mic dekat mulut boleh? Okey. Kenapa salah di sini? Kenapa salah tu? Ya? Berkarbohidrat. Kerana karbohidrat? Alia, ada jawapan kenapa salah? Hidangan berkarbohidrat menggunakan bahan seperti beras, tepung gandum, pasta. Kenapa awak cakap salah, Alia? Sebab dia bukan guna bahan. Dia guna bahan. Beras tu betul. Dia bukan guna pasta. Okey, jadi ini sebenarnya jadi sebenarnya ini yang kita nak murid tahu. Kenapa dia tanda salah? Bukannya dia main hentam keromo. Okey, jadi dekat sini kerana kita tak gunakan pasta dalam hidangan kerajaan India. Baik. Jadi jawapannya adalah salah. Jadi yang ketiga, hidangan sayuran dimasak sebagai hidangan pengiring bersama hidangan berprotein dan dimasak menggunakan pelbagai kaedah memasak. Betul ke salah, Alia? Betul. Okey, betul jawapannya. Baik, kita beralih kepada contoh yang ketiga. Ini adalah contoh untuk soalan bahagian B. Di mana satu soalan ini 10 markah. Kalau tengok dekat sini, soalan yang pertama 3 markah, soalan yang kedua 3 markah, soalan yang keempat 4 markah. Jadi kita tak nak daripada 10 markah ini, murid dia hanya cuma dapat dalam 2 atau 3 markah saja. Kalau boleh kita nak 6 lah. Kita nak 10 lah. Betul. Maaf. Okey, jadi kita nak tengok macam mana dia nak dapatkan 3 markah ni. Baik. Jadi simulasinya adalah anda telah terima tempahan menyediakan rendang ayam. Jadual X menunjukkan kos untuk hasilkan 100 pak rendang ayam. Okey, jadi kita tengok dekat sini ada bahannya ayam 10 kilo harga RM12, santan 5 kilo RM10 per kilo, daun kunyit dan sebagainya. Baik, jadi jumlah kos bahan. Okey, jadi untuk kita cari kos bahan ni adalah kita tambahkan tadi. Macam saya cakap tadi kan. Okey, kita darabkan ini kemudian kita tambahkan. Ini adalah contohnya.
Okey, ayam 10 kilo darabkan dengan 12 kilo, santan 5 kilo darabkan dengan 10 kilo. Okey, daun kunyit dan kerisik. Okey. Jadi ini jawapan dia. Kos bahan kita tambahkan semua. Okey, ini adalah harga ayam. 120 tambah 50 tambah 10 tambah 14 tambah RM4.50 bersamaan dengan RM198.50. Kemudian kos projek. Baik, apa formula kos projek, Nicole? Kos bahan tambah kos upah dan tambah kos sampingan. Ya, okey. Kos upah tambahkan dengan kos sampingan, tambahkan dengan kos bahan. Jadi, mana kita nak cari kos bahan? Kita bahan turunkan tadi. saja ini tadi yang kita Ya, dah betul. tambahkan. Baik. RM198, kemudian masukkan pula kos sampingan, kemudian kita masukkan pula kos upah. Tambahkan tiga-tiga, kita dapatlah RM228.50. Baik, kemudian harga jual. Apa formula harga jual? Yang pertama sekali kita cari apa, Lu Yang Yi? Yang Y? Yang pertama sekali kita cari apa untuk harga jual? Keuntungan. Bagus, keuntungan. Okey, kerana harga jual satu pek rendang ayam sekiranya keuntungan 30%. Dia dah nyatakan dekat sini. Jadi kita cari keuntungan 30% ini kita darabkan dengan kos projek. Okey, maka kita akan dapat RM68.55. Tak habis lagi di sini. Okey, selepas itu apa kita nak buat? Harga jual. Baik. Ini adalah harga jual 100 pek kerana tadi kita kira arahan dia adalah 100 pek. Okey. Jadi, formula harga jual adalah keuntungan tambahkan dengan kos projek. Mana nak cari keuntungan? Ni tadi kita dah kira RM68.50. Masukkan sahaja, bawa dia turun. RM68.55 tambahkan dengan RM228.50. Kos projek di atas ni sama dengan RM297.05. Okey, kemudian kita nak cari harga jual satu pek, maka RM297.05 ini kita bahagikan dengan 100, kita dapatlah RM2.97 ataupun RM3. Senang je nak dapat 10 markah sebenarnya. 10 markah boleh dapat macam tu je, cikgu. Okey, boleh ikut Nicole, Alia. Boleh. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya ini pula adalah dia bagi satu menu, dia suruh awak nyatakan kesilapan hidangan. Okey, satu kesilapan hidangan di sini, kalau kita tengok ini adalah hidangan kerajaan sajian Cina. Tiba-tiba ada sirap bandung. Jadi di sinilah kesilapannya. Okey, sirap bandung. Tak sesuai. Baik, cadangkan satu hidangan yang sesuai. Okey, biasanya dalam hidangan kerajaan Cina tadi kita ada teh Cina. Okey, dan juga berikan langkah menyedia. Ini sangat penting untuk murid, dia kena tahu langkah menyediakan teh Cina tu. Macam mana? Apa prosesnya? Okey, kemudian kita tengok dekat sini. Yang pertama, masak air sehingga mendidih. Kemudian, masukkan 2 uncang teh dalam teko berisi air panas. Kemudian yang ketiga, tutup teko dan biarkan teh menyeduh selama 5 minit. Kemudian teh Cina siap untuk dihidang. Jadi dekat sini markahnya ialah berapa ni dekat sini tadi? Kita tengok balik ya. Oh, dia dah hilang dah. Okey. Saya rasa sini 4 ataupun dekat sini tadi 1 ke? Okey, 5. Okey, jadi Betul, cikgu. betul. 1, 6 dengan 3, cikgu. 1, 6, 3. Maksudnya dekat sini adalah 2 lah. Okey, jadi langkah kerja menyedia ni ada 4 langkah, maksudnya 4 markah. Betul. Sini 1 dia ada 2 cadangan dia. Senangnya cikgu nak dapat markah ya? Iya. Senang, tapi kebanyakannya murid kita dekat sinilah yang dia kadang-kadang dia kurang mendapat markahnya. Okey, C cikgu. C. 3 sebab pemilihan hidangan tersebut. Tengok markahnya pun 3 kan? Okey, jadi kita bagi 3 sebab pemilihan hidangan. Yang pertama, bahan mudah didapati. Okey. Teh Cina, tak payah pun nak pergi ke China beli kan? Betul. Kita beli teh Cina di kedai pun ada jual. Okey, kemudian dia tak ada gula, tak ada susu, betul. Bersesuaian dengan tema. Kerana dia ialah hidangan kerajaan Cina. Jadi kita gunakanlah teh Cina. Okey. Kemudian yang ketiga, mudah disediakan. Itulah 3 markah senang je nak dapat. Kalau tengok kat sini dah 10 markah, cikgu. Dia nampak adik-adik, murid-murid yang sedang menonton, itulah cara yang paling senang untuk dapatkan markah dalam subjek kita pada hari ini. Baik, cikgu. Sebagai rumusannya untuk kita punya mata pelajaran catering dan penyajian, silakan cikgu.
Okey, untuk anak-anak murid di luar sana termasuklah yang berada di dalam TV ini juga, sebenarnya tidak susah pun untuk kita kuasai mata pelajaran ini. Okey, yang pertamanya kalau dari segi teori, kerana antara satu topik ataupun satu tajuk modul ke tajuk modul lain tu dia saling berkaitan. Jadi kita takkan terlupa pun apa yang kita dah belajar masa topik 5, kemudian masuk topik 6 kita takut dia cuma ada penambahan saja. Contohnya daripada 5 tu mungkin dia mula dengan 3, masuk ke modul 6 dia tambah 2 jadi 5, masuk modul 7 dia tambah 4 kan jadi 9, dia macam tu saja. Jadi apa yang perlu adalah murid dia perlu sentiasa mengingat dan juga dia jangan tinggallah kerana kebanyakannya macam anak-anak saya ni dia suka dia dah belajar modul 5 bila masuk 6 tu dia buang yang 5 tu. Dia dah tak nak ingat dah. Dia nak ingat yang baru. Mereka merasakan tiada perkaitan. Dia rasa macam benda tu tak ada kaitan. Dan kemudian macam ini, kebanyakan soalan ini sebenarnya dia adalah mengaplikasi daripada segala amali-amali yang telah dibuat dalam bingit masakan. Contohnya macam teh Cina kan. Tak kiranya tak logik lah kalau murid dia tak boleh jawab ataupun dia tak boleh bagi 4 ni. Kerana ini yang dia dah buat sebenarnya. Betul, senang betul nak dapat markah cikgu. Baik, sekali lagi terima kasih dan nak ucapkan kepada Cikgu Ainur Farisha binti Muhammad Shah, seorang guru akademik bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Air Panas Kuala Lumpur. Dan terima kasih juga kepada murid-murid yang sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini di Didik TV KPM. Ada yang Yi, Nicole, ada juga Alia, ada Dashini dan juga Amanina. Baik, terima kasih sekali lagi cikgu. Sama-sama. Dan kita jumpa lagi insya-Allah di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.